Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita akan teruskan dengan kita punya revision untuk pengamiran pula. Okay, so sebelum kita teruskan, just briefing untuk awak punya pengamiran. Pengamiran yang awak belajar ada dua. Okay, satu pengamiran tentu, satu lagi pengamiran tak tentu. Okay. Pengamiran tak tentu tu yang selepas awak buat pengamiran, awak ada tambah C dekat belakang. Dan pengamiran tentu yang awak ada buat pengiraan. Okay, so itu dua jenis pengamiran yang awak dah belajar masa kita buat pengamiran hari itulah. Okay, so macam yang saya cakap masa awak punya kelas untuk pengamiran dengan pembezaan. Pengamiran dengan pembezaan ni adalah proses terbalik antara satu sama lain. So maksudnya kalau awak diberi fungsi, awak buat pembezaan. Okay, awak diberi fungsi. Contoh kalau awak diberi fungsi, awak buat pembezaan. So, tapi daripada pembezaan tu, kalau awak nak dapatkan balik fungsi tu, awak kena buat pengamiran. Okay. So, kiranya dia proses terbalik antara satu sama lain lah. Daripada pembezaan untuk dapatkan fungsi, awak kena buat pengkamiran. Daripada pengkamiran, kalau awak nak dapatkan balik ni, so awak boleh buat pembezaan. So, contoh dekat sini. Contohlah kalau saya bagi dekat awak, Y sama dengan 3x kuasa 7 tolak 8 tambah 1. Okay. Dan kalau saya bagi dekat awak dy dx adalah 21x kuasa 6. Sorry, ini x kuasa 4 lah. Okay, tolak 32x kuasa 3. Okay. So kalau saya bagi awak pembezaan yang ini, saya nak dapat balik yang y ni, maksudnya saya kena buat pengamiran. Okay, dalam erti kata lain, contohlah kalau saya cakap, okay, diberi y sama dengan yang ini dan dy dx adalah yang ini. Hitung pengamiran bagi 21 yang ini. Contoh ini soalan dia. So awak tak perlu kira pun sebenarnya, sebab automatik awak perlu tahu pengamiran dia bagi kat awak pembezaan. Dia soalan tanya pengamiran. So nak tahu pengamiran bagi yang ini, so awak dah tahu dah yang ini kan, pengamiran dia adalah yang ini. So maksudnya hasil jawapan untuk pengamiran yang dia nak tu sebenarnya adalah yang ini. Simple je. Okay, sebab tu kita katakan bahawa pembezaan dengan pengamiran ni adalah proses terbalik antara satu sama lain. So bila awak buat pengamiran untuk terbitan pertama, awak akan dapat balik dia punya fungsi. Okay, maksudnya awak buat pengamiran, awak dapat balik sebelum tu punya lah. Okay, so itu basic untuk pengamiran. Dan maksudnya soalan yang ini, kalau awak tak buat pengamiran yang kuasa tambah 1 bahagi kuasa pun tak apa, sebab jawapan dia dah jelas dah dekat sini, dekat soalan, bahawa ini adalah dia punya ni. So awak boleh proceed lah dengan nak kira ke, nak apa ke, ikut soalan. Okay, dan basic pengiraan awak untuk buat pengamiran kita dah buat dah sebelum ni. Basic untuk pengamiran, kuasa tambah 1 bahagikan dengan kuasa. Okay, ini yang awak perlu pegang bila awak buat pengamiran. Okay, so macam pembezaan juga, untuk pengamiran punya revision saya akan sentuh sedikit secara touch and go jugalah apa yang awak dah belajar. Okay, so kalau awak nak lebih detail, awak rujuk balik video-video sebelum ni yang saya dah upload. Itu lebih detail lah kalau nak dibandingkan dengan video ni, sebab video ni saya memang go through sahaja.
Okay, so untuk pengamiran, basic untuk pengamiran awak, contoh awak diberi pengamiran bagi 7x kuasa 4 dx. So ini adalah contoh untuk pengamiran tak tentu ya. Inilah contoh untuk pengamiran tak tentu sebab atas dengan bawah ni tak ada apa. Okay, so buat pengamiran kuasa tambah 1. So 7 kuasa tambah 1 kuasa 4 jadi kuasa 5 bahagi kuasa. Sebab ini adalah pengamiran tak tentu, so kita ada tambah C dekat belakang. Okey, seandainya yang ini bahagian pecahan ni boleh dipermudahkan dan awak permudahkan. Kalau tak boleh permudahkan, so that's it. Ini jelas-jelas jawapan awak. Okey, ini pun sama. Pengamiran bagi ini nombor boleh abaikan dia kat situ. Okey, so negatif 1/2 bahagian ini x kuasa 3. Buat pengamiran kuasa tambah 1 bahagi dengan kuasa tambah dengan C. Okay. Negatif 1 darab X kuasa 4 jadi negatif X kuasa 4 per dengan 2 dengan 4 jadi 8. Okay, next yang ini. Negatif X kuasa 9 per 4. So, kalau awak perhatikan atas bawah ada X, benda yang sama, cuma kuasa sahaja yang berbeza. So, awak boleh permudahkan dulu. Untuk awak buat pengamiran, korang banyak belajar yang untuk permudahkan. So, permudahkan dulu. Atas 9, bawah 4. So, kalau awak potong, okay. Ini cara lambat X kuasa 9 per X kuasa 4 ni maksudnya atas dia ada 9X awak. 1, 2, 3... Okay, sorry, saya buat kat tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Per dengan bawah dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Itu maksud kuasa-kuasa yang korang belajar sebelum ni. Ini tengah-tengah ni semua darab. Okay, so bila atas dengan bawah ada benda yang sama, maksudnya awak boleh potong. Korang selalu pakai perkataan potong. Sebenarnya dia adalah permudahkan. So, bila potong 1 dekat atas, bawah pun boleh potong 1. 2. 3, 4. So, kalau nak potong lagi pun bawah dah tak boleh potong. Dah tak ada pasangan untuk dipotong. So, maksudnya yang tinggal hanyalah bahagian atas. Jadi, ataupun bila awak permudahkan X kuasa 9 dengan X kuasa 4, yang awak tinggal adalah X kuasa 5. Dx. Okay. Ataupun awak boleh juga guna konsep indeks yang awak dah belajar sebelum ni. Bila awak ada bahagi, maksudnya boleh tolak. 9 tolak 4 dapat 5. Okay. So, awak dah permudahkan yang ini kepada yang ini. So, senanglah untuk awak buat pengamiran. Kalau yang ini tadi, awak tak belajar. Korang tak belajar yang bahagi ke, tak belajar apa ke. Sebab yang ini boleh dipermudahkan. So, permudahkan dulu, baru buat dia punya pengamiran. Okay, kuasa 5. Kuasa tambah 1, negatif jangan lupa. Kuasa 5 jadi kuasa 6 bahagi kuasa tambah C. Okay. So, ini adalah yang seterusnya, soalan seterusnya. 3 per X kuasa 7. Okay, yang awak buat sebelum ni, semua ada kuasa dia direct. Even yang ini yang awak ada X kuasa 4 dekat bawah ni pun, awak boleh permudahkan dia. Sebab lepas awak permudahkan dia, dia still kuasa positif macam yang soalan lain-lain yang awak buat jugalah. Okay. So, kalau bila awak ada kuasa kat bawah, okay, bila awak ada kuasa di bawah per X kuasa 7, sama juga dengan pembezaan. Bila ada kuasa di bawah, awak boleh pindahkan dia naik atas. Okay, so X kuasa 7 dekat bawah, dia boleh ditukarkan jadi 3X kuasa negatif 7. Okay, so senanglah sikit untuk awak buat pengamiran. Okay, ni belum jawapan sebab kita tak buat lagi pengamiran. Ini saya just tukar daripada dia duduk bawah, jadi dia duduk straight sebaris macam tu untuk senang awak buat pengamiran. Okay, so buat pengamiran macam biasa. Kuasa tambah 1, so 3 kuasa tambah 1, negatif 7 tambah 1 jadi negatif 6 bahagi dengan kuasa tambah C. Okay, so perhatikan dekat sini. 3 dengan negatif 6 boleh dipermudahkan. Awak boleh tekan kalkulator awak. 3 per 6 tu awak boleh tekan kalkulator.
Ni, bahagian sini boleh tekan kalkulator. Kalau awak tak pasti awak boleh tekan kalkulator. So, benda ni boleh dipermudahkan dekat dalam kalkulator awak. Kalau awak tekan, awak akan dapat 1/2. So, negatif 1/2. So, negatif X kuasa negatif 6/2 tambah C. Okay. Awak ada dua option dekat sini. Awak boleh tinggalkan jawapan awak macam ni. Ataupun kalau awak nak tukarkan balik awak punya kuasa negatif tu jadi duduk bawah balik pun boleh juga. Okay. Kuasa negatif 6. X kuasa negatif 6. So, maksudnya X kuasa 6 tu sebenarnya duduk bawah. Sebab tu dia negatif. Okay. So, kita tukarkan X kuasa negatif 6 jadi duduk bawah. Untuk menghilangkan dia punya negatif. Bila awak dah letak dia dekat bawah, jangan letak negatif dah. Just kuasa 6 sahaja. Okay. 2 ni memang dah duduk bawah. So, tulis balik 2. Negatif jangan lupa. Okay. Atas ni, jangan tinggalkan kosong macam tu. Bila tak ada apa, jangan lupa konsep asas awak algebra. Bila depan X tak ada apa, maksudnya ada 1. So, 1 tambah C. Okay. So, ada dua pilihan. Awak boleh tinggalkan jawapan awak macam sebelum ni punya yang masih dalam keadaan negatif. Ataupun kalau awak nak tukarkan dia kepada pecahan pun boleh juga. Ini terpulang. Okay. So, kita buat lagi satu soalan. Negatif 1/X kuasa 4. Okay, so tukarkan yang ini. So, jadi X kuasa negatif 4. Dx. Okay, kuasa tambah 1. X negatif 4. So, jadi negatif 3 bahagi kuasa. Negatif jadi positif. Okay, so awak jadi X negatif 3/3. Tambah C. Jangan lupa. Okay. Nak tukar balik pergi X kuasa 3 awak duduk bawah pun boleh. Kalau tak nak tinggal macam ni pun boleh. Okay. So, ni yang bawah. Satu lagi X kuasa 3/X kuasa 9. Negatif X kuasa 3/X kuasa 9. Awak boleh jawab. Ini saya serahkan dekat awak. Saya tinggalkan dekat awak. Jawab macam jawab yang kat depan punya. Sebab atas ada X. Bawah ada X. So, permudahkan dia dulu. Selepas awak dah permudahkan dia, barulah awak buat dia punya pengamiran. Okey. Okey, soalan seterusnya. Ini pengamiran X kuasa 5 tambah 2X/X kuasa 3. Yang ini pun samalah. Kalau perhatikan atas bawah semua ada X. So, buat permudahkan dulu sebelum awak buat pengamiran. Sebab pengamiran awak tak macam pembezaan. Dia tak ada yang hasil darab, hasil bahagi, semua tu kan. So, dia tak ada formula spesifik. Korang tak belajar benda tu. Korang just belajar yang basic punya pengamiran sahaja. So, manakah awak tak boleh buat apa? So, awak permudahkan dulu. Okay. Basic pecahan awak, bila bawah dia ni ada seketul sahaja, awak boleh pecah 2. Ini akan jadi satu set. Ini sepasang. Yang lagi satu ni pun boleh jadi sepasang. Okay, so pecahkan dia. X kuasa 5/X kuasa 3 tambah 2X/X kuasa 3. Okay, ini awak belajar dalam pecahan basic dia. Bila bawah adalah benda yang sama, maksudnya awak boleh digabungkan jadi satu. Okay, so awak sebenarnya tak mengubah maksud soalan pun. Awak cuma permudahkan apa yang diberi dekat awak sahaja. Okay, so X kuasa 5 kat atas, X kuasa 3 kat bawah. So, boleh permudahkan macam yang kita buat dekat depan. Okay, atas 5, bawah 3. 5 tolak 3, awak akan dapat 2. Okay, tambah. Okay, ini. Atas X awak ni ada 1 je. Bawah ada 3. Okay, so atas boleh potong 1, bawah pun boleh potong 1. Bila potong 1 dekat atas, habis dah hilang. Bila potong 1 kat bawah, masih ada lagi 2. Okay, so kalau yang lebih, yang baki tu ada dekat bawah, kekalkan dia dekat bawah. Jangan pindahkan dia pergi atas. Okay, so ini awak boleh buat pengamiran. X kuasa 2 boleh buat pengamiran macam biasa. Yang ini 2/X kuasa 2.
pun boleh buat pengamiran juga, sebab tadi kita dah buat dah pengamiran yang untuk kalau X awak duduk bawah. Okay, so kita akan tukarkan dia dulu. Ni saya tak buat lagi pengamiran untuk X kuasa 2 ya. Kita buat semua sekaligus. Okay, ni X kuasa 2 duduk bawah. So, saya boleh tukarkan dia jadi duduk atas, tapi saya jadikan dia sebagai negatif. Okay, so barulah kita boleh buat pengamiran. X kuasa 2 pengamiran. Kuasa tambah 1 bahagi kuasa tambah 2 kuasa tambah 1 negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1 bahagi kuasa awak negatif 1 tambah C. Okay, kita tak tinggalkan jawapan kita macam ni ya, duk ada tambah tolak macam ni. Okay, so permudahkan dia. Tambah dengan tolak akan jadi tolak. 2 per 1 maksudnya 2 lah. Tambah C. Okay, awak boleh tinggal jawapan macam ni. Macam ni pun dah kira okey dah. Dah boleh diterima. Ataupun kalau awak tak nak, awak boleh tukar dia. X kuasa 3 per 3 tolak X kuasa negatif 1. Maksudnya dia duduk bawah. Tambah C. Okay, so ada 2 pilihan kat sini. Awak pilihlah yang mana satu yang awak nak. Kita pulang yang mana. Okay. So kat sini ada satu soalan. Awak boleh cuba. Okay, kalau ada masalah untuk cuba confuse kat mana-mana, just maklum je lah kat saya. Okay. Okay, in fact kan, kalau yang bahagian contoh soalan-soalan yang untuk yang per ni, kalau awak perhatikan yang per ni, awak perhatikan sebelum dia buat pengamiran dengan selepas dia buat pengamiran punya kedudukan positif negatif dia, kedudukan nombor dia. Kalau awak boleh perasan, kalau awak boleh faham lah. Okay, kalau awak boleh perhatikan, tengok sebelum dengan selepas. So, maksudnya kalau awak faham apa yang berlaku, awak try and error apa yang berlaku, then awak boleh, sebenarnya awak tak perlu pun melalui step-step yang ini. Okay, cuba tengok kalau awak boleh dapat apa yang saya maksudkan. Okay, so soalan ni saya tinggalkan dekat awak untuk awak jawab. Okay, seterusnya. Pengamiran untuk yang ada bracket macam ni, X tambah 1, X tolak 3. Okay, macam yang saya dah ulang banyak kali, awak tak ada hasil darab dalam pengamiran. Korang tak belajar yang itu. Korang just belajar yang simple sahaja. So, bila awak ada bracket, awak ada pecahan, selagi mana boleh dipermudahkan ataupun dikembangkan, awak kena pakailah cara yang itu. Okay, so ini bila ada 2 bracket macam ni, korang tak boleh buat pengamiran sebab korang belajar pengamiran yang tambah tolak saja, tak belajar yang ini. So, buang dulu bracket. Nak buang bracket bukan just padam macam tu je tau. Okay, kembangkan dia. Awak dah belajar dah basic algebra awak sebelum ni. Bila awak ada 2 bracket ataupun awak ada nombor atau apa-apa kat luar yang dalam dia ada bracket, awak boleh buat pengembangan. Okay, so buat pengembangan. X darab X. So, dapat X kuasa 2. Okay. X darab negatif 3. So, dapat negatif 3X. Ini pun sama. Kembang ke sini. Tambah ni ke sini, positif 1 dengan negatif 3 dapat negatif 3. Okay, so ini baru kita buat. Okay, in fact yang kat sini negatif tolak 3x dengan tambah x dekat sini. In fact kat sini awak boleh permudahkan sebab dia daripada kumpulan yang sama. So negatif 3x tambah x, ataupun kalau okay, X sahaja maksudnya depan dia ada 1 kan. Negatif 3X tambah 1X maksudnya negatif 2X. Okay, saya tulis satu ni untuk bagi awak faham saja. Dalam exam awak jangan buat macam tu. Okay, so yang lain tak ada kawan, just salin balik sahaja. Okay, so barulah kita boleh mula untuk buat pengamiran. Pengamiran X kuasa 2. Kuasa tambah 1 bahagi kuasa tolak X ni maksudnya X kuasa 1. Okay, 1 kuasa tambah 1 jadi kuasa 2 bahagi kuasa tolak 3X. Sorry. Ni saya laju tau. So kalau awak ada masalah dan
rujuk balik nota-nota awak, tambah C. Okay. Jangan tinggalkan jawapan macam ni sebab 2 dengan 2 boleh dipermudahkan. Awak boleh potong 2 kat atas, 2 kat bawah boleh dipotong. So yang tinggal adalah X kuasa 3/3 tolak X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Okay. Okay, next. Okay, yang ini. Yang ini pun sama dekat depan. Walaupun dekat depan tadi, kalau awak perasan yang soalan depan, awak ada 2 bracket. Depan bracket, belakang pun bracket. Tapi soalan yang ini, yang belakang je yang ada bracket. Tapi walaupun yang belakang saja yang ada bracket, dekat luar yang awak ada kat sini adalah apa tu? Ada X. Okay. Masih boleh didarab. Lainlah kalau kat depan ni tak ada X, ada 2 saja, yang tu awak boleh kemudiankan ke macam mana ke kan. Okay, so walaupun dekat depan ni 2X ni dia tak letak bracket, tapi benda ni masih boleh didarab, masih lagi darab. Atau so kalau rasa awak confused, awak tambahlah sikit bracket kat depan tu untuk awak bagi faham. Okay, so sama juga dengan yang kat depan. Ini ada bracket, so darab, kembangkan dulu bracket awak, buang bracket dia. Okay, 2X darab 1/2. So, akan dapat 1X. Okay. Ini, satu lagi kat belakang. Tolak 8X kuasa 4 dx. Okay. So, lepas dah awak kembang masuk ke dalam, barulah awak boleh buat pengamiran. Pengamiran X. X ni maksudnya X kuasa 1. So, kuasa 1. Kuasa tambah 1 jadi kuasa 2. Bahagi kuasa per kuasa tambah 1 bahagi kuasa tambah C. Okay, so perhatikan dekat nombor yang bahagian atas dengan bawah. Sini 1/2, sini 8/5. Dah habis dah. Dah tak boleh dipermudahkan. Dah tekanlah kalkulator macam mana sekalipun, tak boleh dipermudahkan dah. So, awak boleh tinggalkan jawapan awak macam ni. Okay. Simple je kan? Okay, kat sini ada satu soalan. Okay, saya tinggalkan soalan ni untuk awak jawab. Cuba jawab. Soalan ni mirip-mirip dengan soalan yang kita bincangkan dekat atas lah. Okay. Dan satu lagi yang saya ingatan untuk awak semua. Soalan-soalan yang kita bincang ni adalah soalan pasia. Okay. Soalan daripada soalan tahun lepas punya dan digabungkan dengan sedikit-sedikit soalan daripada lain lah untuk membantu awak punya revision. Okay. Cari 2X tolak 1 kuasa 4. Okay. Yang awak perhatikan tadi, kuasa-kuasa semua duk ada dekat X. Tak ada pun yang awak duk buat tadi, semua kuasa duk ada dekat X. Tapi sekarang kuasa dia berada di atas bracket dan X tu tak ada kuasa. Ataupun adalah X pada kuasa ke, tapi masih ada, lepas di bracket tu masih ada kuasa dekat luar kat sini. Okay. Masih boleh buat pengamiran juga. Okay. Ini awak dah belajar dah formula dia dekat dalam buku awak, modul awak. So, awak boleh rujuk modul awak. Saya tak ingatlah page berapa, tapi awak boleh rujuk. Dekat dalam tu ada formula. Okay. So, buat pengamiran macam biasa. 3 tu, jangan didarab masuk 3 ke dalam sebab awak punya 4 ni, kuasa 4 ni untuk semua yang dekat dalam bracket. So, ada pengawal dekat sini. So, 3 ni tak boleh suka-suka hati je masuk. Sebab 4 ni menjaga bracket yang ini. So, 3 ni duduk luar. Jangan masuk dalam. Okay. So, bila buat pengamiran, masih menggunakan konsep asas yang sama. Kuasa 4. Pengamiran kuasa tambah 1. 2X tolak 1. Kuasa tambah 1 maksudnya jadi kuasa 5 bahagi kuasa. Okay. Itu adalah asas untuk awak punya pengamiran. Cuma masalah dekat sini, dalam bracket awak ni masih ada X. Masih ada 2X tolak 1. So, awak tak boleh tinggalkan macam ini sahaja. Ada sedikit penambahan. Buat pembezaan untuk yang dalam bracket ni. Pembezaan 2X tolak 1. Pembezaan 2X dapat 2. Tolak pembezaan 1 dapat 0. So, habislah. Tambah C. Okay, so ni kena kira
3 dengan bracket yang ke atas ni, yang ni tak boleh buat apalah. Sebab 3 ni tak ada darab masuk pun. Sebab ada 5 yang menjaga bracket ni. So awak cuma selesaikan yang kat bawah punya sahaja. 5 darab 2. So 3 per 10. 2x tolak 1 kuasa 5 tambah C. Okay, kalau awak tak suka tulis dalam bentuk macam ni, awak boleh je buat macam ni. 3 per 10. 2x tolak 1 kuasa 5. Boleh je tulis macam ni, tak jadi masalah pun, jangan risau. Okay. Okay, next. Okay, ini ada satu soalan kat sini saya tinggalkan untuk awak. 8x tolak 1 kuasa 9. Okay, cuba jawab soalan ni. Okay. Diberi 4x kuasa 3 tolak 10x tambah 1 dan x sama dengan negatif 1 apabila y sama dengan 2, tentukan pemalar C. Okey, untuk pengamiran ada ini yang dekat sini yang awak akan nampak reverse proses untuk pengamiran dengan pembezaan yang saya cakap dekat awal tadi. Okey, so awak diberi dy dx, nak tentukan pemalar C. Okay, kalau awak refer balik video-video lecture awak, pemalar C ni adalah sebahagian daripada yang persamaan lengkung yang awak dah buat sebelum ni. So ini sebahagian daripada bahagian itulah. So kalau soalan minta persamaan lengkung ni, dia ada satu extra step di mana awak kena bagi dia punya persamaan, itu saja. Tapi step yang perlu digunakan adalah step yang sama. Okay, so nak tentukan pemalar C. Okay, tentukan pemalar C. Maksudnya awak perlukan pengamiran dekat sini. Nak kamir apa? Kamir yang inilah. Sebab dia bagi kat awak dy dx. Okay. So dy dx 4x kuasa 3 tolak 10x tambah 1. So untuk awak dapatkan pemalar C, pengamiran bagi yang diberi dekat awak. Untuk lebih detail tentang penerangan dia, awak rujuk video lecture note awak yang lepas-lepas. Saya tak nak sentuh lama dekat sini. Okay, so awak akan buat pengamiran untuk pembezaan yang dah diberi kat awak dy dx. Satu lagi nama, jangan lupa satu lagi nama untuk awak punya dy dx adalah fungsi kecerunan. Okay, so kalau soalan cakap fungsi kecerunan ialah yang ini, so maksudnya awak kena automatik faham bahawa diberi yang dibagi kat awak tu sebenarnya adalah dy dx. Okay, so buat pengamiran bagi yang ini. Pengamiran bagi 4x kuasa 3 okay, ini boleh dipermudahkan. Okay, so C ini yang awak nak tentukan. Kita nak tahu C ni berapa. Inilah soalan dia, nak tahu C ni berapa. Okay, so untuk awak tahu C ni berapa, awak kena rujuk balik soalan. Soalan dah bagi siap-siap dah dekat awak. X adalah negatif 1 dan Y adalah 2. So awak akan gantikan nilai-nilai yang ini, yang ada dekat sini ke dalam pengiraan awak. Okay, Y 2, so ni Y 2 sama dengan X kuasa 4. So X awak negatif 1. So negatif 1 kuasa 4 tolak 5. X jumpa lagi. So tukarkan X jadi negatif 1. Okay, ni maksud soalan ni. So buat pengiraan awak. Ini boleh tekan kalkulator sekaligus. So bila awak ni 2 sama dengan ni, kalau awak tekan kalkulator sekaligus, nak tekan satu-satu boleh, nak tekan sekaligus pun boleh. So awak akan dapat negatif 5 tambah C. Okay. So ini awak nak C je kat sini. Kita tak nak negatif 5 ke apa ke, kita tak nak. So pindahkan negatif 5 awak ni pergi jumpa kawan dia kat depan sini yang ada nombor juga. So tolak 5 pindah sebelah jadi tambah 5.
Okay, 2 tu memang dah ada dah kat situ. So tak payah kacau dia. Just salin balik saja. Sama dengan C ni pun kita tak kacau apa. Kita just kacau bawa negatif 5 tu pergi depan tu saja. Tambah C. Okay. So C awak adalah 7. So dah dapatlah C. Habis dah. Okay. So kalau soalan tanya persamaan lengkung, awak just masukkan balik C awak ni dalam persamaan yang ini. Dalam yang first yang awak dapat daripada pengamiran awak ni. So jawapan awak akan jadi Y sama dengan X kuasa 4 tolak 5X tambah 5X kuasa 2 tambah X tambah 7. Itu saja. Okay, so itu kalau soalan tanya untuk persamaan lengkung. Kalau soalan tanya C, awak boleh stop sampai sinilah. Okay, kalau soalan tanya C, awak buat sampai habis sampai awak dapat persamaan lengkung, tak salah, tak jadi masalah pun. Kami takkan bangkah salah lah bagi kat awak. Tapi kalau soalan minta persamaan lengkung, awak stop sampai kat sini, saya tak boleh lah nak bagi markah penuh dekat awak. Sebab awak belum menjawab soalan yang dia nak. Okay. Ni ada satu soalan kat sini. Awak boleh cuba jawab. Cara dia lebih kurang sama, cuma nilai sahaja yang berbeza. Okay. Okay, yang ini. Yang ini yang saya cakapkan tadi. Persamaan lengkung. Soalan tanya persamaan lengkung. So start dia masih start yang sama yang awak buat untuk cari pemalar C. Sebab untuk awak dapatkan persamaan lengkung, awak perlu buat pengamiran, dapatkan dulu nilai C, barulah awak boleh dapat dia punya persamaan lengkung. Okay, kalau masih tak faham apa yang saya cakapkan, refer balik video yang lama. Semua ada dekat dalam video. Okay, so kita nak cari persamaan lengkung, buat pengamiran. 4x kuasa 3 tambah 1. Okay. Pengamiran bagi 4x kuasa 3, awak akan dapat kuasa tambah 1 bahagi kuasa x tambah c. Okay, ini boleh potong kat sini, atas bawah dua-dua ada 4, so boleh potong. So yang tinggal x kuasa 4 sahaja. Okay. So ini sebenarnya persamaan awak. Cuma dekat sini awak tak tahu lagi nilai C ni apa. So awak perlu dapatkan nilai C. Nak dapatkan nilai C, kalau yang tadi dia bagi tahu dalam bentuk ayat dekat awak. X dia, Y dia. Tapi yang ini dia tak bagi dalam bentuk ayat kat awak. Dia bagi dalam bentuk koordinat dekat awak. 1,0. So awak perlu tahu, ingat balik cara baca koordinat. Nilai dekat depan adalah nilai X. Nilai dekat belakang adalah nilai Y. So tak perlulah dia cakap X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Tak perlu. Okay? Dia boleh bagi titik macam ni. So awak perlu automatik tahu bahawa X dia 1, Y dia 0. So gantikan dalam awak punya persamaan yang awak dah buat pengamiran tadi. Y, maksud ni 0. Sama dengan X awak adalah 1. So 1 kuasa 4 tambah 1 tambah C. 0 sama dengan 2 tambah C. Okay, kita nak cari nilai C. So pindahkan awak punya 2 ni, bawa main sini. Sebab C ni dah tambah C dah positif dah. So tak jadi masalah pun. Dia duduk kat situ. So awak pindahkan 2. 2 positif 2 pindah sebelah jadi negatif 2. C memang kita tak buat apa. So tulis balik sahaja. 0 nak tulis boleh. Tak nak tulis pun boleh. Sebab 0 tolak 2 masih lagi negatif 2. Okay. So C awak adalah negatif 2. Okay. Soalan minta persamaan lengkung. So awak tak boleh stop sampai sini. Kalau awak stop sampai sini, kami tak boleh nak bagi markah penuh dekat awak sebab awak belum menjawab soalan. Okay, just tambah sikit sahaja. Persamaan awak ialah ambil daripada sini. Ambil daripada yang awak buat pengamiran tadi. Ambil daripada sini. Y sama dengan X kuasa 4 tambah X tambah C. C awak dah kira dah kat sini. Negatif 2. So negatif 2. Okay, so ini adalah
Jawapan last. Okay. So itu beza dia kalau soalan minta pemalarsi dan soalan minta persamaan. Okay. Dia masih step yang sama, masih awak perlu cari pemalarsi, awak masih perlu cari C. Cuma kita ada tambah satu ayat hujung ni sikit saja. Okay. Tanpa ayat hujung ni, walaupun awak dah betul dah apa semua ni, masih takkan dapat markah penuh sebab soalan tak tanya C, soalan tanya persamaan. Okay, ada satu soalan dekat sini untuk awak boleh cuba jawab. Okay. Cuma yang ini awak punya dy dx yang diberi kat awak ni dalam bentuk darab. Ada x, 3x solat 1. So balik kepada yang asal tadi, yang atas depan-depan tadi yang awak duk buat pengamiran. Yang saya cakap kalau ada bracket awak kena kembang darab masuk ke dalam dulu kan. Buat macam tu baru buat pengamiran apa semua. Okey, untuk pengamiran juga awak ada belajar yang untuk trigonometri punya pengamiran. Yang ni pun sama juga macam awak punya pembezaan, sila hafal formula. Okey, hafal formula dan sila sila berhati-hati dengan simbol positif negatif yang diberi dekat awak. Yang diberi dekat soalan tu lah. Okey. Pengamiran sin dapat, kami sin akan dapat negatif cos. So depan ni dah ada dah. Okay, saya tulis formula kat sini bagi kat awak. Pengamiran bagi sin awak sepatutnya dapat negatif cos. Okay. Pengamiran cos yang akan dapat sin saja, tak ada negatif. So awak sila berhati-hati. Okay, so soalan yang pertama, negatif 5 memang dah ada dah dekat situ, tak kacau apa pun. Pengamiran sin akan dapat negatif cos x tambah c. Okay, negatif maksudnya dia akan jadi positif cos x. Okay. Pengamiran cos akan dapat sin. Cos positif, sin positif. Okay. Itu je lah. Okay, so untuk trigonometri, selagi mana awak hafal formula, tak menjadi masalah insyaAllah. Okay, so ini adalah pengamiran tentu. So tadi kita dah buat pengamiran tak tentu. So sekarang kita akan buat pengamiran tadi kita buat pengamiran tak tentu. So sekarang kita akan buat pengamiran tentu. Pengamiran tentu dengan pengamiran tak tentu masih sama. Awak masih perlu buat pengamiran. Cuma untuk yang tentu awak kena kira sikit je lah. Itu saja. Okay. Tapi konsep pengamiran, cara nak buat pengamiran masih sama. Pengamiran bagi x. So awak ada x kuasa 2 bahagi 2x. Okay. So ini pengamiran biasa. Kalau tak tentu, kita ada tambah C dekat belakang. Tapi memandangkan ini adalah pengamiran tentu sebab ada 2 dengan kosong kat sini. Okay. So gantikan dia dalam ni. 2 dengan kosong. Awak boleh buat bracket macam tu. So gantikan dia. Atas tolak bawah ya. Bukan bawah tolak atas. Atas tolak bawah. So gantikan x dengan 2 dengan gantikan x dengan kosong. So awak akan ada 2 set dekat sini. Satu ni, semua ni gantikan dengan 2. Satu set lagi, semua ni akan digantikan dengan kosong. So 2 kuasa 2 per 2 tambah dengan 2x. Ini satu set. Ini satu set untuk yang 2. Kena buat benda yang sama untuk set yang lagi satu dengan kosong pula. Okay. Tolak. Kosong kuasa 2. Ini kalau kosong awak boleh tulis terus kosong. Tapi saya tunjukkan juga contoh dekat sini just in case awak jumpa soalan-soalan yang dia tak kosong. So maksudnya awak kena gantikan dalam ni. Okay. So buat pengiraan awak. Tekan kalkulator, awak boleh dapat yang ini jawapan. Ini dapat jawab satu jawapan. So awak akan dapat 6 tolak kosong. Maksudnya 6. Okay. Soalan yang kat bawah pun sama juga. Cuma nombor saja yang berbeza. Ini saya serahkan dekat awak. Cuba jawab.
Okey, bahagian terakhir, kedua terakhir untuk awak punya pengamiran. Ada dua benda yang awak belajar. Satu mencari luas dengan satu lagi mencari isi padu. Okey, so soalan ni, hitung luas rantau yang dibatasi oleh lengkung bagi fungsi yang dibagi ni pada paksi Y. Okey, so luas, dia bagi siap-siap dekat awak dia nak paksi yang mana. So awak perlu tahu dekat belakang kat sini adalah dy. Sebab dia cakap paksi Y. Okay, so luas dy maksudnya kat sini adalah X. Okay, so X awak dah diberi dah. Awak cari dalam fungsi yang diberi kat awak, X ni kat sini. X dia adalah Y 4 tolak Y. Y 4 tolak Y dy. Okay. So first step awak. Okay, sorry, sebelum tu, bila nak cari luas maksudnya awak menggunakan pengamiran tentu. Okay, pengamiran tentu maksudnya awak nak cari luas awak ni daripada mana ke mana. Perhatikan gambar rajah yang diberi dekat awak sebab dia cakap pada paksi Y. Paksi Y awak dibatasi lengkung. Lengkung awak kat sini. Ni lengkung awak. Paksi Y awak di sini. So maksudnya kawasan yang dibatasi, yang ditutupi oleh lengkung dengan paksi adalah kawasan ini. Dalam erti kata lain, luas yang awak nak cari adalah daripada sini sampai ke sini, which is 0 sampai 4. So 0 sampai 4 ni awak perlu tulis dekat sini. Macam tu. Okay, so soalan tak semestinya soalan akan bagi siap-siap dekat awak tau. So awak kena tengok daripada gambar rajah yang diberi dekat awak, kawasan luas, kawasan isi padu yang nak dicari tu berada daripada mana ke mana dan paksi mana yang soalan minta. Kalau soalan tak minta, yang tu yang awak tentukan sendirilah mana yang senang bagi awak. Okay, so ini adalah pengamiran yang awak nak buat. Perhatikan dekat sini ada bracket. So buang dulu bracket awak dengan buat pengembangan. So darab masuk ke dalam. Buat pengembangan. Y darab 4, 4Y. Y darab negatif Y. So negatif Y kuasa 2. Okay, so barulah awak boleh buat pengamiran. Pengamiran 4Y. So dapat 4Y kuasa 2 per 2 tolak pengamiran Y kuasa 2, Y kuasa 3, kuasa tambah 1 bagi kuasa. Sebab ni pengamiran tentu, so ada nombor tu dekat belakang. Okay, so buat pengiraan. Buat satu set untuk 4, satu set yang untuk 0. So 4Y, 4 kuasa 2 per 2 tolak Y kuasa 3. So 4 kuasa 3 per 3 tolak ini 0. So 4 nak tulis boleh, nak terus jadikan dia sebagai 0 pun boleh. Saya tunjukkan dekat awak apa yang berlaku. Okay, so ini tekan kalkulator. Tolak, yang ni semua ni kalau awak tekan kalkulator pun dia tak akan jadi 0. Okay. Sebab ini adalah luas, ni soalan minta luas. So, unit kuasa 2. Okay, so itu adalah untuk soalan luas.
Untuk soalan luar yang isi padu, saya tak bagi soalan iringan untuk awak cuba jawab. Awak boleh cuba Google lah. Tak apa, awak tengok balik latihan ataupun nota dekat dalam awak punya modul. Okay. Kelas isi padu. Hitung isi padu janaan dalam sebutan pi. Okay, ini standard soalan untuk pengamiran. Saya jangan terkejut kalau ada pi-pi apa semua ni. Apabila rantau berlorek, yang ini 1 sampai 3. Okay, so awak tahu awak punya pengamiran nanti akan ada 1 sampai 3 kat sini macam ni. Okay. Pengamiran awak, nombor yang awak nak tulis dekat simbol pengamiran ni, make sure atas besar, bawah kecil. Apabila rantau berlorek dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Ni, paksi X. So, maksudnya dekat belakang awak ni adalah DX. Itu maksud dia. Okay, dan memandangkan kita nak cari isi padu. So, maksudnya DX, maksudnya kat sini adalah Y kuasa 2. Dan jangan lupa awak punya pi. Okay, ini adalah basic untuk isi padu. Okay, so Y kuasa 2. Y awak dah diberi dah dekat sini 3 per X. Tapi awak nak Y kuasa 2. So, dapatkan dulu Y kuasa 2 awak ni. Awak boleh buat pengiraan dekat tepi kat sini ke kat mana-mana, buat tunjukkan pengiraan Y kuasa 2 awak. Boleh. Kalau awak nak buat kat tepi, awak tak nak kacau pengiraan pengamiran awak, boleh buat kat tepi. Kalau awak rasa awak boleh buat terus dekat sini lah. Kita buat kat tepi, saya buat kat tepi. Y adalah 3 per X. Kita nak Y kuasa 2. So, maksudnya semua benda ni 3 per X ni dikuasa 2 kan. So, maksudnya 3 kuasa 2 9. X kuasa 2 X kuasa 2. So, 9 per X kuasa 2. So, Y kuasa 2 awak adalah 9 per X kuasa 2. Okay, awak tak boleh buat pengamiran. Kalau awak tak okey buat pengamiran, awak tak boleh buat pengamiran untuk yang ada kuasa dekat bawah. Okay, awak ubahkan dia. Tapi kalau awak dah mahir, awak sebenarnya boleh buat sebenarnya. So, saya tunjukkan step by step, satu persatu. 9 per X kuasa 2 ni macam soalan yang kita tengok dekat depan. Bila X awak ada dekat bawah, awak perlu ubahkan dia dulu. Okay, kalau tak mahir, kita ubahkan dia dulu. So, dia jadi 9X kuasa negatif 2 dx. Okay. So, baru awak boleh buat pengamiran. Kuasa tambah 1, negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1 bahagi kuasa. Okay. So, ni awak boleh kira, awak boleh tukar kalau awak nak tukar. Pi 9 per X. Negatif jangan lupa, sorry. 3 dengan 1. Okay, awak boleh tukar dulu kalau awak nak tukar. Kalau awak nak buat pengiraan terus, nak tekan kalkulator dekat sini pun boleh, tak jadi masalah pun. Okay, so kira gantikan X awak tu dengan 3. Sorry. Gantikan X awak dengan 3. Ni satu set. Tolak. Gantikan pula X awak dengan 1. Okay, jangan lupa pi jangan tinggal. Kekalkan dia, bawa dia daripada atas sampai ke bawah. Okay. Ni semua ni boleh kira, tekan kalkulator. Ni semua ni awak boleh tekan kalkulator. Nak tekan kalkulator sekaligus boleh. Nak kira satu-satu macam yang saya buat pun boleh. Tak jadi masalah pun. So, akan dapat 6 pi
ini adalah isi padu. So, unit kuasa 3. Okay, so ini adalah cara untuk awak kira teori isi padu. Okay, so untuk isi padu dengan luas, perhatikan soalan nak paksi mana. Selalunya soalan isi padu akan diberi dekat awak, dia nak paksi mana. Yang tak diberi kadang-kadang adalah soalan luas. Kadang dia bagi, kadang dia tak bagi, dia nak berdasarkan paksi mana. So awak kena tentukan sendiri berdasarkan gambar rajah yang diberi dekat awak. Okay, so so itu saja untuk awak punya revision ulang kaji awak untuk pengamiran, dan juga untuk pembezaan dengan video yang lagi satu yang saya bagi kat awak. Okay, so refer kedua-dua video untuk awak punya ulang kaji, dan bersedia untuk awak punya PB khas minggu depan. Okay, saya harap awak tak ada masalah lah untuk awak punya kedua-dua bab pembezaan dengan pengamiran. Tapi still kalau awak ada masalah, awak boleh rujuk video-video yang sebelum ni yang saya dah upload, ataupun awak boleh contact saya untuk dapatkan pencerahan dekat mana-mana kegelapan yang awak tak nampak kan. Okay, so itu saja. Terima kasih.